Okey, so untuk yang berikutnya ini adalah kita nak kira cukai tanah. Ingat cukai tanah adalah berbeza dengan cukai pintu. Cukai pintu dikenakan pada bangunan yang dibina di atas tanah. Okey, manakala cukai tanah ini merujuk kepada tanah tu sendirilah. Okey, keluasan tanah dan sebagainya. Okey, so tengok yang pertama apakah aspek yang dinilai bagi kes yang melibatkan cukai tanah ni. Okey, yang pertama dia tengok sini, dia kata okey, dinilai berdasarkan kepada apa? Yang pertama, berdasarkan kepada lokasi. Yang kedua, berdasarkan kepada saiz. Dan yang ketiga adalah jenis tanah. Okey, so tiga aspek ini akan diambil kira sebagai perkara untuk dimasukkan dalam kita punya pengiraan. Kadar dia semua bergantung kepada tiga aspek ini. So, jumlah cukai tanah iaitu, ni dia punya formula bersamaan dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Okey. So kadar dia ni adalah maksudnya merujuk kepada lokasi dan jenis tanah. Di situ kadar tu ditentukan darab dengan berapakah keluasan tanah. Keluasan tanah ni mengikut kita punya ukuran sendirilah. Okey. So kat sini kita tengok contoh 9, dia kata untuk cukai tanah, tengok Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter square. Okey, so dia kata dia ada rumah dengan keluasan 130 meter square. Kemudian diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 0.43 meter persegi. So kadar cukai tanah yang dikenakan ialah RM0.43 untuk setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. So formula dia, jumlah, kita nak kira tadi jumlah cukai tanah adalah bersamaan dengan kadar cukai tanah darab dengan luas. Okey, so kat sini dia punya kadar cukai tanah ialah RM0.43 darab dengan luasnya ialah 130 meter square. 130 meter persegi, so kita akan dapat kira 0.43 darab dengan 130, maka kita akan dapat bersamaan dengan RM RM55.90 untuk bila? Untuk setahun. Okey, maknanya setahun kita hanya perlu keluarkan RM60 sahaja jika keluasan rumahnya ialah 130 meter persegi. So maknanya tadi, macam yang cikgu bagi tahu tadi, ini untuk setiap tahun dia kena spend lebih kurang RM60 ni kena masukkan dalam kita punya bajet perbelanjaan kita. Okey, mesti kena ada dalam kita punya gaji kita. Simpanan kita tu mesti ada termasuk dengan perkara-perkara ini. Kalau kita memiliki harta ni lah. Okey. So itu kaedah untuk kita kira cukai tanah. Sangat mudah. Kadar cukai tanah darab dengan luas. Itu sahaja. Jadi kita tengok yang berikutnya pula. Okey, yang terakhir ini adalah merujuk kepada apa? Merujuk kepada cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan kamu mesti dah familiar ataupun biasa dengar dengan perkataan ini. GST. Government Serving Tax. Okey, GST tu Government Serving Tax. Okey, iaitu GST ni tahun ini GST ni dah dimansuhkan dan diganti semula dengan SST. SST ni adalah merujuk kepada cukai jualan dan perkhidmatan. Sale and Serving Tax. Okey, serve tax. Okey. So cukai jualan dan perkhidmatan ini akan dikenakan mengikut kadar yang berbeza. Tengok kadar cukai jualan adalah berbeza. Okey, manakala cukai perkhidmatan adalah tetap iaitu 6%. Okey, so dekat sini kita ada dua jenis. Yang pertama untuk jualan. Okey. Dan yang kedua adalah untuk perkhidmatan. Okey, kalau untuk perkhidmatan, yang ini kerajaan dah tetapkan adalah sebanyak 6% sahaja. Manakala untuk jualan, kadarnya adalah berbeza. Okey, berbeza bergantung kepada jenis barangan tersebut. Kalau kadar untuk cukai
untuk kereta, okey, cukai untuk kereta kalau kita jual beli kereta kan, kadar dia adalah sebanyak berapa peratus. Okey, kalau untuk kita beli contoh ayam dekat KFC, kamu biasa makan di KFC kan. So dekat KFC pun kalau kamu tengok dekat resit, dalam resit tu dia ada tulis SST, berapa ringgit. Okey, so dekat situ pun ada. Kalau kamu pernah makan apa lagi kita panggil yang jenis-jenis fast food ni, McDonald. Okey, ataupun dekat Mesir ni ada Mary Brown ataupun ada Pizza Hut. Semua ini adalah semua yang dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan lain, cukai perkhidmatan lain. Okey, so ada dua jenis cukai yang dikenakan setiap kali kita beli makanan-makanan, contoh macam yang fast food ni lah. Sebab apa? Sebab syarikat mereka adalah syarikat yang memenuhi syarat untuk dikenakan cukai tersebut. Okey, jadi cukai tu daripada mana dia datang? Daripada kita lah. Kita yang beli, maka kita lah yang bayar kan? Okey, so kaedah dia mestilah kita merujuk kepada satu, adakah dia melibatkan jualan? Ataupun yang kedua, adakah dia melibatkan perkhidmatan? Jadi dua aspek ni kita kena faham untuk kita kira dia punya berapakah cukai SST yang dikenakan. Okey, SST tu dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayunya cukai jualan dan perkhidmatan. Sale, jualan, serve, perkhidmatan, tax tu cukai. Okey, so bahasa dia sahaja yang berbeza. Ini adalah ringkasan dia. Okey. Kemudian kita tengok contoh 10. Sofia. Sofia dia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa. Di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Jadi dekat hotel harganya adalah RM240 untuk satu malam. Okey. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Maknanya kena darat 2 lah sebab dia duduk 2 malam. Okey, diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. So cukai yang dikenakan ialah sebanyak 6% daripada harga hotel. Okey, daripada harga ni lah, daripada harga harga bilik ni kan. Okey, hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Memandangkan Sofia tinggal 2 malam, maknanya kita punya kira kita RM240 darat dengan 2 malam, kemudian darat dengan 6% cukai perkhidmatan yang dikenakan. So 240 darat dengan 2 malam, darat dengan 6% iaitu 6 bahagi 100, maka kita akan dapat bersamaan dengan RM RM28.80. Itu adalah jumlah cukai yang dikenakan. Jadi kalau contoh Sofia menginap dekat hotel ni, berapakah jumlah yang dibayar sebenarnya kepada hotel tu? Okey, maknanya kena tambah lagi RM28.80. So jumlah yang dibayar oleh Sofia ialah RM268.80 semalam. 2 malam. Okey. Untuk 2 malam, maknanya 240 kena darat 2 lah. 240 darat 2, 240 darat 2 tambah dengan RM28.80. So 2 malam dia menginap, dia kena bayar RM508.80. Ini adalah yang dibayar oleh Sofia apabila dia menginap dekat Hotel Selesa. Dan RM28 ni apa yang akan dibuat oleh hotel? Tadi dia dah kenakan dengan kita kan? Okey, dia dah ambil dah daripada kita dah bayar dah pada hotel. So apa yang hotel ni akan buat? Okey, hotel ini akan ambil duit ni RM28.80. Hotel ni akan salurkan kepada kerajaan, kepada government. Okey, menerusi adalah dia punya saluran dia. Okey, mereka hanya tukang kutip sahaja. Okey, untuk LHDN dia kutip cukai pendapatan. JPJ dia kutip cukai jalan. Okey, kemudian cukai tanah kita bayar pada majlis daerah tempatan. Cukai pintu pun sama kita bayar pada majlis daerah tempatan. Okey, dan cukai jualan serta perkhidmatan adalah tertakluk kepada siapa? Kepada siapakah yang menyediakan perkhidmatan tu? Mereka yang akan kutip daripada kita dan mereka akan serahkan kepada kerajaan. Okey. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada yang berikutnya. Okey, kalau ikutkan sebenarnya dah habis dah. Okey, kita punya perbincangan berkaitan dengan bab percukaian ini. Yang berikutnya ini pula adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang melibatkan percukaian. Okey, yang latihan itu kita tak payah tengok dulu. Kita pergi kepada masalah terlebih dahulu.
Okey, kamu boleh tengok kalau buku teks di muka surat 115. Okey, dalam buku teks muka surat 115 kamu boleh buka dan cuba lihat dekat situ. Okey. Okey, kejap Okey. So dekat sini kita tengok apakah masalah. Okey, bagaimana kita nak selesaikan kalau kita berjumpa dengan masalah yang melibatkan kes-kes percukaian ni. Jadi kita tengok contoh kat sini. Dia kata Sabrina. Okey, ini kita ulang kaji balik Dia kata ni adalah berkaitan dengan cukai pendapatan. Jadi kita kena kaji balik. Okey, so Sabrina mempunyai pendapatan bercukai sebanyak so tengok. Pendapatan bercukai bersamaan dengan RM30,633 pada tahun 2000. Dia telah membayar zakat. Okey, nampak? Bila kata zakat, maknanya dia merujuk kepada rebate iaitu RM230. Ini akan masuk bawah rebate. Okey, ribat. Okey, pada tahun tersebut. Berapakah jumlah rebate yang dapat oleh cukai, jumlah rebate cukai Sabrina. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, tengok kat sini apa yang dia kata. Penyelesaian dia. Yang pertama kita mesti memahami dulu apakah masalah. Okey, so pendapatan bercukai dia adalah 30,633. Nampak kita keluarkan maklumat. 1, 2. Macam dia buat, keluarkan maklumat. Okey, rebate dia zakat iaitu 230. Kemudian kita rancang strategi. Tengok macam mana. Disebabkan oleh dia punya pendapatan dia berada kurang daripada RM35,000, maka dia akan dapat satu lagi rebate yang kedua iaitu sebanyak RM400. Kenapa? Sebab dia punya pendapatan dia adalah di bawah daripada RM35,000. Sesiapa sahaja yang dia punya pendapatan RM35,000 ke bawah untuk setahun, maka dia automatik akan layak untuk dapat rebate sebanyak RM400 ni. Jadi sebenarnya berapakah jumlah rebate yang dapat oleh Sabrina? Okey, jadi kita kena tambahlah RM400 tambah dengan ni yang kedua, zakat yang dia keluarkan iaitu 230. Jadi jumlah yang dapat rebate oleh Sabrina ialah RM630. Selesailah untuk soalan yang pertama, soalan A, iaitu dia punya jumlah zakat, iaitu jumlah rebate yang dapat, jumlah rebate cukai Sabrina. Okey, kemudian yang kedua ditanya apa? Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Okey, so nak kira cukai pendapatan, kita rujuk balik kepada jadual, jadual kita yang ini. Okey, ni yang warna pink ni. Okey, so kalau Sabrina dia berada dalam kumpulan inilah. 20,000 yang pertama 150 dan yang berikutnya iaitu sebanyak 3%. So kita tengok macam contoh kes Sabrina, tengok 20,000 yang pertama 150. Bakinya adalah tarat dengan 3% iaitu 318. So 150 tambah dengan RM318.99. Okey, so kita akan dapat bersamaan dengan RM468.99. Okey, sekarang ni kita tahu kan kalau rebate itu maknanya dia macam diskaun. Okey, jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Sabrina ialah RM468.99. Kemudian Sabrina dia dapat diskaun RM630. Maknanya apa kat sini? Bila kita ambil kira RM468.99 tolak RM630, kita akan dapat negatif. Negatif 161.01 sen. Jadi maknanya apa kat sini? Maknanya sekarang ni Sabrina dah tak perlu bayar apa-apa dah kepada LHDN. Sebab apa? Rebate yang berlebihan tidak akan dibayar balik kepada pembayar cukai. LHDN tak akan bayar balik dah kepada Sabrina. Tapi apa yang akan Sabrina buat? Maknanya Sabrina tidak perlu bayar apa-apa kepada LHDN sebab dia punya jumlah rebate dia adalah lebih besar daripada cukai yang dikenakan ke atas diri dia. Itu kita punya penerangan kita lah. Okey, baik. Kita tengok yang berikutnya. Okey, yang berikutnya ni contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua berkaitan dengan permasalahan. Okey, sama juga. Masih lagi berkisar tentang cukai pendapatan. Okey, dalam kes ini dikata
pelepasan untuk Encik Hanafi. Yang pertama individu 9,000. Untuk dia punya hayat dan kabel SP ialah 6,000, iaitu dia bawah daripada had maksimum 7,000. So maknanya dia layak secara automatik. Dan dia menderma sebanyak 500. Okey. So bila kata derma, ini akan masuk di bawah aspek pengecualian cukai. Manakala yang ini automatik dia akan masuk bawah pelepasan cukai. Okey, so dua benda yang berbeza daripada jumlah dia punya pendapatan tahunan, kita akan tolak dengan dua ni. Okey, kemudian dia bayar zakat. Satu lagi, bila kata ada zakat, maknanya di sini dia masuk bawah rebate. Okey, so rebate dia adalah sebanyak RM500. So, soalan yang pertama, hitung pendapatan bercukai bagi Encik Hanafi. So, jumlah pendapatan dia ialah RM70,000. Tolak dengan pelepasan cukai dia berapa? Iaitu RM9,000 dan RM6,000. Okey, kemudian dia punya pengecualian dia sebanyak RM500. So, bila kita jumlahkan, maka kita akan dapatlah. Okey, jumlah pendapatan bercukai dia ialah sebanyak RM54,500. Kita boleh tengok kat sini. Okey, kemudian yang kedua, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, untuk kira cukai pendapatan, kita mesti rujuk kepada jadual kadar cukai. So tadi dia punya pendapatan dia ialah RM54,000. Okey, pendapatan bercukai dia ialah RM54,500. So bila kita rujuk jadual, okey, untuk RM50,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah sebanyak RM1,800. Kemudian untuk baki RM54,500 tolak dengan RM50,000 darab dengan 14% kadar, okey, iaitu bersamaan dengan RM630. Jadi nak tahu jumlah keseluruhan, 1,800 tambah dengan 630 tolak dengan tolak dengan apa ni? Rebate. Rebate iaitu sebanyak 500. Daripada mana datang rebate ni? Daripada zakat. Okey, sebab dia dah keluarkan zakat 500, maka jumlah pendapatan cukai, okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM1,930 sahaja. Okey. So, yang ketiga, bincangkan perbezaan antara pelepasan cukai dengan rebate. Okey, pelepasan cukai ditolak bila? Ditolak di bawah pendapatan tahunan. Manakala rebate ditolak daripada pendapatan cukai yang dikenakan. Okey, kita tengok kan. Tadi kita dah buat pengiraan, maknanya untuk rebate cara dia adalah kita tolak selepas kita dah tahu berapa jumlah cukai yang dikenakan, barulah kita tolak rebate. Tapi kalau untuk pelepasan, okey, kita kira bila? Kita kira apabila kita nak dapatkan pendapatan bercukai. Okey, kita tengok yang berikutnya pula. Okey, dalam kes yang ketiga ini adalah berkaitan dengan cukai perkhidmatan. Okey. Tengok Encik Ko telah menggunakan 650 kilowatt per jam elektrik. Okey, dan dia dikenakan cukai SST, cukai perkhidmatan sebanyak berapa? 6%. Okey, so bawah adalah dia punya kadar jadual dia. So, hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okey, untuk blok tarif dia, okey, kalau 100, so blok prorata dia adalah 100, kadar dia adalah 0,334. Jadi kat sini kita faham dulu masalah. Okey, so kita fahamkan masalah. Dia kata jumlah penggunaan dia ialah 650 kilowatt per jam. Kadar cukai yang dikenakan ialah 6%. So kita rancang strategi. Soalan dia nak apa? Yang pertama dia nak XYZ. Soalan yang kedua apa? Dia nak hitung jumlah cukai, jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Dan yang ketiga dia nak hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan pada bulan November. Okey, dalam kes ini dia kata tak, okey, dia dah bagi tahu dan sebulan akan dikenakan. Di sini dia cakap ni, diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kilowatt per jam sahaja yang akan dikenakan cukai. Maknanya kat sini, okey, maknanya apa? Maknanya untuk 600 yang pertama, dia tak kena cukai. Okey, tak kena cukai. Okey, untuk yang 50 baki itu barulah dikenakan cukai sebanyak berapa? Sebanyak 6% sahaja. Jadi, cara pengiraan dia yang pertama nak kira. Okey, soalan ini nak cari hitung nilai X.
Macam mana nak cari nilai X? Okey, darablah 100 darab dengan kadar dia iaitu 0.334. Jadi kita dapatlah RM33.40. Y nak kira dia kadar darab dengan jumlah penggunaan iaitu sebanyak 300. So dapatlah 0.516 darab dengan 300, kita dapat RM154.80. Dan 50 yang seterusnya ialah darab dengan 546. So kita dapat RM27.30. Kemudian selesailah untuk yang pertama. Kemudian yang B ni dia nak apa? Jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Okey. So 600 yang pertama iaitu 200 tambah 100 tambah 300. Ini tak kena cukai. So yang tak kena cukai ni berapa ringgit? RM43 tambah dengan RM33 tambah dengan RM154. Maka kita dapatlah RM231.80. So itu adalah yang tak dikenakan cukai. Yang C pula soalan dia tanya apa? Cukai yang dikenakan. So cukai yang dikenakan ialah sebanyak, okey, ni yang Z ni, yang ini sahaja yang dikenakan cukai iaitu RM27.30 darab dengan 600. So cukai yang dikenakan ialah sebanyak RM1.64 sahaja. Okey, so akhir sekali kita buatlah kesimpulan iaitu kita tulis semula jawapan kita dalam bentuk yang lebih bagus. Okey. Baik. Yang terakhir ni, jadi kita imbas semula apa yang kita dah belajar. Okey, untuk bab percukaian, kita kena ingat kita ada 5 jenis cukai. Yang pertama ialah cukai pendapatan. Yang kedua, kita ada cukai jalan. Yang ketiga, kita ada cukai pintu. Yang keempat, kita ada cukai tanah. Dan yang kelima, kita ada cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai pendapatan, siapa yang kutip? LHDN. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Cukai jalan siapa yang kutip? JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Cukai pintu dan cukai tanah siapa yang kutip? Pihak berkuasa tempatan. Manakala cukai jualan dan perkhidmatan, penyedia perkhidmatan ataupun jualan tersebut. Kalau KFC, KFC lah. Kalau hotel, hotel lah. Kalau McD, McD lah. Okey, kemudian kita kena lihat juga sebelum ini kita dah lihat kesan kalau kita tidak membayar cukai ataupun kita melarikan diri daripada membayar cukai. Macam contoh sekarang ni yang tengah hangat, kalau kita masuk sikit bab politik, Datuk Seri Najib dikenakan perintah penjara disebabkan oleh apa? Dia tidak bayar cukai sebanyak berapa juta. Okey, so itu adalah kesanlah salah satu yang kita boleh tengok dalam realiti hari ini. Okey, apabila dia tak bayar cukai maka dia boleh dikenakan perintah mahkamah. Perintah mahkamah dibicarakan kalau dia dapati bersalah dia boleh dikenakan denda ataupun penjara. Okey, kemudian pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Sebelum ni kita dah bincang. Hari ni kita dah bincang berkaitan dengan cara nak kira cukai jalan, cara nak kira cukai pintu, cara nak kira cukai tanah dan cara nak kira cukai jualan serta perkhidmatan. Dan sebelum ni kita dah bincang dalam kelas berikutnya, dalam kelas sebelum ini iaitu cukai pendapatan. Okey, saya harap kamu boleh menguasai. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nak selesaikan masalah. Mesti ada dia punya strategi. Satu, faham. Okey, ke apa yang soalan itu kena. Yang kedua, rancang. Okey, rancang strategi. Yang ketiga, selesaikan, iaitu laksanakan strategi. Dan yang keempat, buat kesimpulan. Okey, kesimpulan iaitu apakah kita punya jawapan daripada kita punya pengiraan tadi. Okey, so itu adalah apa yang kita dah belajar daripada topik percukaian. Jadi maknanya kat sini kita mesti faham bahawa cukai ini adalah sangat penting dalam melestarikan semula ekonomi negara. Dalam situasi COVID kita hari ini, adalah sangat penting untuk kita memahami situasi cukai ini. Jadi untuk kita punya kerja rumah. Okey, ni kita kena buat kerja rumah sikitlah supaya kita tekan balik, kita buat peneguhan balik terhadap kita punya pembelajaran, barulah kita jadi mudah faham dan kita boleh ingat untuk jangka masa yang lama. Okey, so untuk kita punya kerja rumah, saya nak kamu cuba selesaikan. Hari ini 16 hari bulan 3 2021, soalan 1. Okey, soalan 1, huraikan tujuan cukai. Okey, kemudian nyatakan pihak bertanggungjawab. Ini senang je, saya baru je lepas sebut tadi kan. Okey, yang ketiga, salin balik soalan. Kalau kamu nak pakai modul yang ini pun boleh. Print modul ni, masukkan dalam file, guna modul ini pun boleh. Ataupun nak salin dalam buku teks, dalam buku latihan pun boleh. Mana-mana yang kamu rasa sesuai dengan kamu punya keadaan. Okey, kalau ada
Printer nak print, print. Itu lagi bagus. Tapi kalau tidak ada printer pun tak ada masalah. Boleh salin tangan. Sambil-sambil salin, sambil-sambil kamu baca. Lagi bagus. Okey. 1, 2, 3. Sambung belakang. Okey. Nombor 4, 5, 6. Okey. Sebab semua ni senang je. Kemudian kita masuk kepada yang bahagian pengiraan. Iaitu soalan nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan nombor 10. So ada 10 soalan untuk kamu selesaikan sebelum kita berjumpa dengan kelas yang berikutnya. Soalan 11, 12, 13 kita akan bincang dalam kelas nanti. Cikgu akan tunjukkan macam mana kaedah pengiraan tersebut. Okey? So itu sahaja. Ada apa-apa persoalan hari ini? Kalau tidak ada apa-apa soalan, mungkin kita boleh tamatkan sesi kita pada pagi ini dan kamu bolehlah sambung untuk buat tugasan yang telah cikgu bagi. Okey, ada apa soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada itu sahaja. Okey, dah siap, boleh hantar dalam bentuk kamu boleh ambil gambar, kamu boleh hantar pada saya untuk saya semak terlebih dahulu. And then kita akan bincang dalam kelas. Semasa kita bincang nanti, kamu boleh tandakan guna pen merah. Kamu memang biasa memang saya buat macam tu kan. Kamu boleh tanda sendiri guna pen merah apabila kita bincang. Kalau ada salah, kamu boleh terus buat pembetulan. Okey, pembetulan tu tak perlu saya suruh. Kalau kata salah sahaja, kamu boleh terus buat. Masa kita bincang, kamu boleh tanda terus. Mana yang kamu dah siap, kamu boleh terus tanda. Okey, kalau kata belum siap, cuba fahamkan dan siapkan kemudian. Okey, so yang ini kamu boleh ambil gambar send pada saya menunjukkan bahawa kamu dah siap tugasan tersebut. Okey, jadi ada apa soalan lain? Kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh berhenti. Kalau ada soalan, kita selesaikan dulu soalan tersebut.